So kau bayang, kalau ada orang cakap engkau, aku nak ikut, aku nak mati juga macam suami aku. Apa kau rasa masa tu? Oi. Ini Weh, jom lepak. Tapi nak lepak mana? Assalamualaikum, welcome back to Lepak di Bilik. Hai, saya Faiz. Sebelum kita mulakan video hari ini, saya diingatkan kepada anda semua untuk sentiasa like and share. Sebab malam ni kita nak borak something yang best. Tapi sebelum tu, maybe ada yang first time tengok Lepak di Bilik. Lepak di Bilik ni apa sebenarnya? Lepak di Bilik ni merupakan satu program di mana kita akan lepak secara virtual macam ni. Kita akan makan sama-sama, minum sama-sama, tengok video sama-sama, main game sama-sama, borak topik-topik yang best. Malam ni kita akan borak something yang special. Kita akan borak tentang grief. Dengan apa yang berlaku tahun lepas, dengan apa yang berlaku tahun ni, saya sendiri, anda juga ataupun ada kawan-kawan kita, family kita yang terdekat yang ada merasai pernah kehilangan seseorang tersayang, suami, isteri, mak, ayah, kawan rapat. Jadi macam mana kita nak handle kita punya grief, dan juga macam mana kita sebagai support system, macam kita support kawan kita ataupun family kita yang mempunyai perasaan grief tu. Jadi malam ni saya tak seorang-seorang, saya bersama dengan kawan saya, sahabat saya, merupakan seorang pegawai psikologi UiTM. Senang cerita kaunselor. So anda dan juga saya, kita akan masuk bilik kaunseling malam ni. Kita akan borak pasal grief, kita akan belajar pasal grief. So without further ado, jom kita bersama-sama dengan Iman Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Faiz? Saya Alhamdulillah. Iman saya. Ya, sihat Alhamdulillah, sihat hendaknya lah. Setakat ni sihat, kata dengan jayanya. Dengan jayanya. Okay, so macam apa yang saya dah introkan kepada anda semua tadi tentang grief, di mana kita mempunyai banyak step dalam grief. So sebenarnya saya terpanggil untuk panggil Iman ni berdasarkan video yang dia post dekat IGTV dia tu, pasal grief ni. So Iman Hafiz, apa yang aku faham lah kan, apa yang aku faham grief tu secara, orang kata secara apa yang aku faham, apa yang personally individual aku faham. Tapi sebenarnya kalau dari segi apa yang kau belajar, grief tu apa sebenarnya? InsyaAllah kita akan cuba secara santai, walaupun sebab topik berat Faiz topik berat, jadi macam agak berat jugalah kalau kita nak ni tapi kita buat secara santai so that kita balance kat situ. Okay, so bila kau sentuh tentang grief tu sendiri maksudnya kesedihan. Dan dalam psikologi dia ada nama dia grief and bereavement, grief and loss and grief. Ini dia berkaitan dengan kesedihan, kehilangan. So apa sahaja yang berkaitan yang kita rasa macam ada satu benda yang kosong, satu benda yang miss. Kita dah tak ada, rasa dah sebelum ni kita ada, lepas tu dah tak ada. So bayangkan daripada dulu kita ada bersama dengan kita dan dah tak ada, dia akan menimbulkan rasa kesedihan, menangis dan banyak lagi lah perasaan emosi yang berlaku. Berpuluh tahunan kita tiba-tiba hilang, sama ada dari sudut lah, kalau orang tu meninggal, kalau binatang tu pun dah mati, dan kalau macam apa sahaja yang bersama kita dia terpisah. Terpisah dari kita, dia akan menimbulkan rasa kesedihan, rasa kehilangan dan kehibaan kita ni. Faham. So kira macam sebenarnya grief ni bukan sahaja kepada benda hidup. Benda tak hidup pun jadi cerita juga, betul tak? Contohnya macam kita nak beli kereta baru, kereta lama kita rasa sedih sebab dah lama, maybe mak tolong belikan waktu belajar dulu. So ada kenangan-kenangan dia macam tu. Okay, macam macam video yang kau post dekat IGTV tu, kau dah explain dekat viewer 5 step of grief. Okay, 5 step of grief. Kalau antara ni macam ada penerimaan, ada move on and semua that, and all that. So boleh tak kau ceritakan balik 5 step of grief tu sebenarnya, apa step-step dia? Okay, dengan psikologi grief and bereavement dia dipanggil dia tak ada stages, dia cycle, 5 cycle of Kubler-Ross. Kubler-Ross ni ahli psikologi, dia yang memperkenalkan grief and bereavement punya cycle ni lah. Masuk kat cycle kat sini berbanding stages kita ada peringkat tau, maksud 1, 2, 3, 4, 5. So masuk peringkat, tapi dalam grief and bereavement ni dia cycle, kita panggil cycle sebab dia boleh jadi
peringkat ni, and then boleh tiba-tiba jadi melangkau sini, and then boleh tiba-tiba ada ni saja, yang lain dia tak rasa. So itu adalah grief and bereavement cycle. Okay, saya terangkan 5 tu. Saya lebih kata nak simplify, nak lebih mudahkan, lebih faham. So ada 5 cycle, iaitu saya sebut yang pertama, kedua, ketiga ni bukan stages tau. Ini saya hanya sebut kategori, maksudnya saya nomborkan saja. So yang pertama adalah denial. Kita tahap menafikan. Saya sebut dulu in denial. Kemudian anger, kita rasa kemarahan. Dan yang ketiga, bargain. Kita cuba menawarkan ataupun kita cuba nego dengan perkara yang berlaku, dengan kehilangan tersebut. Keempat, depression, kita rasa tertekan yang melampau. Dan last sekali, acceptance. Okay, ni saya sebut numbering saja, saya bukan sebut dia punya stages okay, supaya nampak jelas lah. Okay, yang kelima-lima ini boleh jadi macam tu tadi yang saya sebut, boleh jadi dia ikut turutan, ataupun boleh jadi juga dia bermula dia denial, tiba-tiba dia pergi ke bagian terus, and then kemudian dia patah balik pergi ke anger, ini dia pergi ke acceptance, dia terima, tiba-tiba dia depression. Boleh jadi situ juga. Ataupun dia boleh jadi juga dia tak ada denial, tak ada anger, dia tak ada, dia ada bagian je, acceptance tak ada, dia ada satu je, boleh jadi satu juga. Ataupun boleh jadi juga dia ada 2 ataupun 3. Maknanya dia bergantung kepada individu tersebut. First tadi, in denial ataupun penafian. Bila kita dapat satu berita, orang yang paling kita sayang ataupun benda yang paling kita sayang, dia bila berkaitan dengan sayang ni, dia ada kaitan dengan emotionally attached. Kita ada satu keikatan emosi, kasih sayang, hati, perasaan. Tak kisahlah family, parents, mak ayah, adik-beradik, ataupun kekasih, suami isteri, ataupun partner kita, dia ada ikatan kasih sayang tu. So bila kita berpisah, ibarat kita memisahkan sayang dan juga perasaan itu. Jadi bila berlakunya berita, contohlah mula-mula sekali dapat tahu bahawa kita punya orang yang kita sayang itu telah meninggal ataupun telah pergi, benda pertama kita akan rasa denial. Kita akan menafikan, tak dirah, dia pula kuasa tak mati. Dan bukan yang hanya permulaan berita tersebut, dia boleh jadi lama, dah 2-3 hari pun kita rasa macam, aku rasa aku tak percaya lah, aku rasa aku tak percaya yang dia dah mati, aku tak nak percaya. Kan? Orang yang tak menghadapi sekeliling ni takkan sama apa yang dia orang tu sendiri rasa. Kan? Ibarat contoh macam kita kata, sabarlah, sabar. Kau cuba terladuk kat tempat aku, kau sanggup tak aku nak cakap kau sabar? Tapi adakah perkataan sabar tu salah? Tak, sabar tu betul, tapi keadaan ataupun situasi itu yang tak kena. Menyuruh orang sabar tak ada masalah, tapi keadaan tu bukan waktu yang sesuai. And then bargain. Bargain apa? Kita macam tawar-menawar, kita macam meletakkan banyak perkataan kalau. Maksudnya contohlah kalaulah aku yang pergi ni, contoh kalau kisah pasal partner dia tiba-tiba accident, kena langgar sebab nak pergi naik bas, patutnya pagi tu dia pergi hantar isteri dia, contoh drama lah contoh drama dia patutnya dia hantar, tapi masa tu dia kata tak apalah awak pergi lah naik bas, saya nak cepat lah, so dia pun pergi tapi itulah dia takdir tau, tapi benda itulah yang buat kita kilan, benda itulah yang buat kita rasa macam menyesal sampai seumur hidup. Itulah yang kita bagian dia. Kalaulah dia hantar dia, mesti dia tak accident. Tapi kita kena ingat, tapi itulah bila sebab tu ada Islam, dia meletakkan satu hari panduan, kita tak boleh menyesal benda yang dah berlaku kan. Dalam apa yang jadi tu adalah takdir. Tapi saya nak katakan juga, jangan pula kita nasihatkan dia, dah lah tu apa ni semua takdir, jangan kita pula nak mempersoalkan Allah. Ya, dia faham, dia tahu tu takdir, tapi itulah proses lah, itu yang berlaku. Dia akan bagin, kalau lah aku ni kan, itulah proses. So dia ambil masa, dia cakap so jangan kita terus tutup dia, kau ni tak percaya ke kuasa Allah ni, kau tak percaya ke takdir Allah. Itu yang kita kena faham betul-betul. Satu, bila kita faham manusia, insyaAllah kita akan tahu lebih berhati-hati macam mana kita nak handle. Macam tu lah. Itu bagian depression. Bagian depression. Bila mana kita rasa macam stres sangat, bila mana kita kehilangan, contohlah
Saya pernah dengar kan, I cannot live without you. Kan? Selalu ayat-ayat orang cinta, ataupun tak kisah apa yang cinta pun, even suami isteri yang dah lama pun, dia memang dah selalu bersama. Orang kata orang pandang tu macam belangkas lah, tak boleh berpisah. Dan satu hari berlaku partner dia pergi. Dan ketika itu dia rasa macam dunia dah tak ada harapan dah. Dia rasa macam dah tak boleh hidup dah, sebab tak ada siapa dengan dia tak ada siapa di sisi dia. Dan lama-lama dia akan stres sebab dia selalu hari-hari dia bangun pagi je ada partner dia sebelah, bangun pagi je partner sediakan makan, bangun pagi je pergi mana-mana bersama-sama. Tiba-tiba satu hari one day tiba-tiba tak ada. Jadi dia rasa macam lain, dia nak menyesuaikan topik masa. End up dia rasa stres, dia rasa depression sebab tak boleh buat seperti mana sebelum ni. Dan last sekali acceptance, redha lah. Bila mana dia rasa macam okey lah, hari dia dah nampak dah, okay, aku percaya dah bahawa adik kemah lah tu Allah lebih menyayangi dia. Banyaklah kita guna ayat-ayat ni kan. Ya, Iman cerita ni memang kenalah dengan masa dia, sebab sekarang ni memang banyak family, banyak orang yang merasai kehilangan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang tersayang. Macam saya sendiri pun mengalami orang yang terdekat disebabkan COVID. Tapi nak buat macam mana? Betul, saya apa yang saya faham, kalau saya tak dengar apa yang Iman cakap tentang 5 step of grief ni, memang macam mana apa yang aku handle grief aku sendiri, aku memang cepat move on. Aku faham situation tu memang ini adalah takdir yang Allah dah bagi, yang Allah dah tetapkan. So aku faham and aku menerima dengan sangat cepat lah. Tapi berbeza dengan orang lain, sebab aku kena faham juga, saya pun kena faham juga, berbeza dengan anda semua yang lain. Maybe korang pun ada jumpa dengan orang lain and cara dia menghandle dia punya grief tu sangat berbeza. Ada yang jenis yang minta cuti kerja sebulan. Ada yang menyakiti diri dia sendiri. Sebab dia nak distract diri dia untuk merasai sakit tu, daripada dia nak rasa sakit kehilangan family tu. So Iman, sebenarnya apa yang kau cakap itu adalah macam mana untuk kita sendiri handle grief kita, hadapinya. Sebelum kita nak pergi ke macam mana korang untuk menjadi support system kepada orang yang mengalami grief tu, aku nak tambah satu lagi. Betul, aku nak minta Iman Hafiz punya verification. Adakah step yang ke-6 ni adalah step yang legit? Satu lagi cycle lah. Satu lagi cycle. Sebab aku dah tengok cerita dekat Disney Hotstar, cerita Cruella. Apa dia cerita Cruella tu, dia cakap semua step yang kau cakap ni betul, ada step tu. But for me, dia kata dalam Cruella punya ayat, but for me there's one more, that is revenge. They say there are 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Well, I'd like to add one more: revenge. Revenge. Okay, revenge. Kalau kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang ni, contohnya macam ada sebuah family ni, dia memang sangat-sangat menjaga SOP, sangat-sangat menjaga anything yang pasal untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan COVID-19. Oh, alam lah kan, ni cerita saja. But then dia terkena tu disebabkan orang lain yang membawa virus tu. Lepas tu bila orang tu pun kena, dia jangkit COVID juga, and family tu pun kena. Dan bila pergi, orang yang menjangkiti dia tu, yang bawa virus tu tak meninggal, lepas tu sihat walafiat. Tapi family dia pula yang meninggal. Lepas tu adakah orang dalam family tu, revenge tu adalah perkara yang sama ada dia pergi confront orang tu ke, ataupun buat perkara-perkara yang tak elok lah orang kata. Adakah revenge ni adalah dalam cycle tu juga? Kalau nak jawapan ringkas, jawapan pendek dia tak. Jawapan pendek dia tak. Okay, tapi sebab yang saya belajar 5 je lah kan, 5 saja. Jadi revenge bukan dia punya cycle, sebab cycle hanya 5 tu je, rubber cross. Saya tahu lah nanti kalau rubber cross ni tak sure dia masih hidup lagi ke tak. Kalau masih hidup, aku cuba tanya dia adakah revenge ni one of ni. Okay, sebab apa dia cakap macam tu? Sebab apa yang dia alami, dia rasa, contohlah dia kata orang lain yang punca, orang lain pula yang dapat. So kat situ sebenarnya dia bukan revenge, dia adalah anger. Dia marah. Dan dia termasuk juga bargain. Sepatutnya bukan dia yang mati, bargain.
sepatutnya kita sekarang mempersoalkan, sepatutnya bukan dia patut mati. Kalaulah aku tak ada kat situ, atau kalaulah mak aku tak ada kat rumah macam tu, duduk tempat lain, mesti tak kena. So nampak tak, sebenarnya itu part of grief, iaitu denial bagian boleh jadi, anger boleh jadi. Actually kalaulah sebenarnya dia natural perasaan bila mana kita kehilangan seseorang kan, yang kita sayang, itu natural kita ada perasaan marah dan sebagainya, sebab itu part of ni kan. Cuma kesemua ataupun kelima-lima yang kita hadapi ini, bila mana kita tak kawal daripada awal, dia akan lebih teruk, termasuk revenge tu. Maksudnya, contohlah macam aku cakap tadi, anger tu, dia ada perasaan anger tu, tapi bila mana anger dia tak kawal daripada awal, maksudnya dia tak kesan daripada awal, dia tak ada aware, dia tak acknowledge apa perasaan dia hadapi tu. Bila dia biar bila dia biarkan berlarut dia punya perasaan tu, itu yang menjadi revenge. So maksudnya bukanlah kata jangan marah, bukan, kita bukan nak minta marah, cuma dia kena acknowledge perasaan di ketika itu. Sama juga denial, dia menafikan sampai dah berbulan-bulan dah orang yang disayang tu meninggal, tapi dia still lagi menafikan. Dan bila lama sangat, dia boleh mengganggu kesihatan mental dia. Dan bagian dia masih tak dia rasa macam patutnya. Kan ada juga isu bila mana orang yang mempunyai gangguan isu kesihatan mental, orang yang ada penyakit mental, bila mana dia ada skizofrenia, bila kita cek rupanya dia kehilangan orang tersayang sebab dia tak boleh terima hakikat. Nampak, benda-benda ni memang kita akan hadapi, tapi bila mana kita tak mampu acknowledge ataupun kita tak mampu nak kawal, kita biarkan sahaja dia melarat, maka itulah yang akan efek. Termasuklah kalau anger tu kita tak kawal, dia boleh jadi revenge. Itu nak bagi jelas lah, bagi faham lagi. Sebab apa yang kita faham, orang ni macam-macam, situation macam-macam. Revenge adalah tak termasuk dalam cycle yang diberitahu oleh Iman tadi, dan juga bukan saja tak, dia salah. Jangan buat. Yes, sebab kita faham apa yang kita sendiri, macam saya, Iman dan orang lain yang boleh berfikiran secara waras ni, tahu revenge tu adalah benda yang salah, dan bukan salah, tak termasuk pun. Tapi orang lain ni yang macam mana kita sebagai contohlah orang lain yang mempunyai grief tu, dia mempunyai grief, family mempunyai kehilangan family dia ataupun kekasih dia, isteri dia, suami dia, orang yang terdekat dia. Kita ni macam mana kita ni untuk menjadi support kepada orang tersebut yang mempunyai grief tu? Apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya kita ucapkan ataupun kita lakukan bila mana ada kawan kita ke, orang yang kita kenal ke, tiba-tiba dia post, kawan-kawan berdoakan, persedekahkan Al-Fatihah kepada ayah saya, kepada mak saya yang baru saja meninggal dunia kan. Dia buat status dekat sama ada dekat post ke, dekat story ke, and then bila kita baca pun kita terkejut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. So kita pun akan respon. Banyaklah orang tersebut salam takziah, be strong kan, kau kuat. and then apa lagi, COVID jahat lah. Dia try, kalau perasan ayat-ayat ni semua adalah untuk kita, untuk nak comfort ataupun nak bagi orang itu kuat. Which is kita pun faham, kita pun tahu niat baik, kan. Tak ada lagi orang macam meninggal pada muka kau, itu memang tak layak lah jadi manusia sebenarnya. Which is memang ada pun, bila kita tengok kan, ada je orang rasa macam tu. Tak tahulah, dia mungkinlah dia kurang kasih sayang ke, ataupun dia nak dapatkan perhatian tu, wallahualam kan. Kita doakan yang terbaik je lah kan. Kita tengok fokus sekalian, apa yang perlu kita buat. Islam sendiri andu apa macam mana, apa Islam kata bila ada orang meninggal ni, apa yang perlu kita buat. Islam kata bila ada seorang tu meninggal, kita cakap dengan dia, kita hanya ucapkan salam takziah. Itu je Islam kata. So, bagi dia salam takziah, kan, ataupun permulaan kita dapat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh je kita cakap daripada dia kita datang, daripada Allah jugalah kita kembalikan. Dan salam takziah dah. Itu je Islam ajar. Nak kata-kata lain, jangan cakap banyak. Jangan cakap banyak. Jangan kita rasa macam, dan kepala kita kan, dia macam masuk awkward, macam tak boleh nak cakap, macam apa lagi aku nak cakap ni. Okay, aku tabah
ingat sikit anak-anak. Kita paksa dia suruh ingat anak-anak. Contoh macam Syuib kan, ingat anak-anak kau kena kuat. Dia tak tahu kan dia tu kuat ke tak kuat, kita suruh dia kuat. Kau kena kuat apa semua kan. Okay, so first kali adalah ucap tak siap. Tu je yeah. Kedua, be there, berada di situ. Okay, berada di situ. Saya cakap kena cakap apa? Tak, berada di situ je, ada dengan dia. Dia nampak kita pun cukup dah. Tak perlu nak macam weh aku kat sini weh. Dia dah nampak kita kat situ, cukup. Dan body language is also language. Maksudnya tak perlu nak cakap, kita berada dekat dia. Okay, I'm here. Contoh Faiz, aku kat sini, anything apa-apa kau nak, bagi tahu aku. Dah, kita bagi dia satu affirmation ataupun satu keyakinan bahawa apa-apa aku ada. Itu je. Kalau kata jauh, kan Faiz, aku jauh macam mana? Kan, macam nak pula bidai kalau pula tu nak rentang negeri tak boleh lagi. Just bagi tahu dia, WhatsApp, Faiz, apa-apa aku ada je, feel free untuk nak contact aku. Dah, bagi dia rasa satu keyakinan, satu pengetahuan. Okey, apa-apa kalau aku tiba-tiba aku cari nak something ataupun nak tak tolong, aku Iman cakap, dia ada. Bagi dia satu macam panggil affirmation lah, satu ketika. Yes, you are not alone. Betul? Kau jangan ingat kau seorang tau. Kau ada dengan kita orang. Apa-apa, contact. Dah, tu je. Bukannya kita mengarahkan dia tak, kita just nak bagi tahu dia kita ada. Tu je. Bukan kata jangan lain lah macam kau apa-apa kau laku apa yang kau orang lain. Jangan pula marah. Kita bagi dia biasa, kita just bagi tahu dia kita ada je. Tu je. Kalau tiba dia nak orang lain, jangan tak terasa. Biasa kau dia tak kau aku. Jangan pula kan. Just bagi tahu dia kita ada. Be strong, sabar ni semua ayat apa sebenarnya? Ayat penyata ke, ayat soalan ke, ayat apa? Dia ayat apa ni? Penyata. Okay, penyata betul. Tapi dia lebih kepada apa? Be strong, sabar ini ayat arahan. Betul. Aku nak kau sabar, aku nak kau strong. Faiz, aku tanya kau suka tak? Kalau kau tak suka benda tu, orang arah kau buat juga. Kau nak kau buat tak? Kau rasa buat dengan sukarela tak? Kalau kau tak suka benda tu, tapi orang arah kau buat, tak? Aku nak kau pergi push up sekarang. Kau siapa nak suruh aku push up? Kau siapa nak suruh aku sabar? Kau siapa nak suruh aku be strong? Sebab apa? Be strong, bersabarlah, ini ayat arahan. Sebab tu dalam macam kita tu, aku selir lah dalam kaunseling. Kaunselor, kita tak boleh nak suruh klien kita sabar. Sabarlah cik, dan sudah tu berlaku. Tak. Kita akan tanya dia, so macam mana cik bila berlaku tu? Ulah sabar je lah cik Iman. Di sini yang sebut. Itu yang sepatutnya. Bukan kita cakap dia suruh sabar, tak. Sebab dalam kaunseling kita bukannya nasihat dia, bukannya kita bagi dia kau ni kena sabar, banyakkan istighfar apa semua, tak. Dia sendiri yang sebut. Jadi berteringat dulu masa sebelum aku ke KKM, aku pernah jadi bukan kaunselor, aku psikologi di KKM, di Klinik Kesihatan. So ada seorang klien aku tu, dia perempuan, and then dia telah kehilangan suami dia setahun dah, and dia masih lagi grief dia macam mana tau, grief dia nak ikut suami dia nak mati juga. So aku tanya kau Faiz, kau bayang kau ada orang cakap engkau, aku nak ikut, aku nak mati juga macam suami aku. Apa kau rasa masa tu? Ini next level ni. Kan. So itulah yang kami yang kaunselor ni hadapi setiap hari. Kalau masuk ni, kalau macam aku dekat KKM lagi, memang hari-hari lah memang berhadapan dengan isu grief ni jugalah sebenarnya. So bayangkan macam mana aku masa tu, macam dia kata dia nak pergi. So tugas aku begitu adalah nak bagi dia untuk dia tak fikir lagi, sebab dia takut nanti kalau dia fikir nanti dia akan buat satu perkara yang di luar jangkaan kan. So apa tugas aku masa tu, untuk aku nak macam bagi dia sedar realiti. Ketika itu dia dalam keadaan dia nak ikut suami dia sayang sangat kat suami dia, and then dia sayang sangat, dia rasa macam bila suami dia pergi dia rasa kehilangan. Tapi bayangkan macam aku sebut tadi,
berminggu bulan kan, tak, dia setahun. Banyak Faiz, setahun dia ada perasaan itu, and then dia asyik terngiang-ngiangkan suami dia panggil dia, jomlah ikut sekali. Bayang tadi yang tadi aku sebut proses tu, bila mana dia tak kawal ataupun dia tak urus daripada awal, dia tak pergi dapatkan bantuan daripada awal, sampai dia ada hallucination, dia ada dapat nampak suami dia panggil dia bukan nampak, dia dengar. Dia ada dua, kalau dalam mental illness dipanggil skizofrenia ni, dia ada hallucination and delusional. Hallucination ni yang kita nampak, delusional ni yang kita dengar Faiz kan. Tapi orang kita dia kata gangguan kan. Tu nampak Faiz duduk seorang kan. Okay, right. Okay, so dia sampai dia boleh dengar suara dah, dengar macam suara suami dia panggil dia. So panggil ni, jom ikut dia sekali. Memang kalau orang yang tak hadapinya, dia akan rasa macam sabarlah, bertenanglah, setiap yang hidup pasti akan mati. Kita boleh cakap macam tu. Tapi orang yang memang ada emotional attach, bayangkan setahun dia masih simpan benda tu. Setahun dia fikir dia nak mati, setahun dia fikir dia nak ikut suami dia. Cuba bayang kita hari-hari tidur bangun buat kerja ni, dia hari-hari pun nak ikut suami aku. You know how she live every day. Okay. And then bila tu berlaku, apa aku buat? Aku guna teknik dalam teori counselling, iaitu teori salah satunya adalah teori CBT, Cognitive Behaviour Therapy. Kita main dengan fikiran dia. Aku buat satu teknik, itu teori dalam teknik dalam teori tu kita panggil empty chair. Empty chair ni, mana ada satu kursi kosong di hadapan kita ni, kita bayangkan orang yang kita rasa sedih tu dan kita bercakap dengan dia. So bayang, kau ambil kursi apa ni? Tak depan dia. Okey, dan puan, cuba puan bayangkan di hadapan ni adalah suami puan. Okey, so sekarang ni puan cuba cuba puan cakap apa yang puan nak sampaikan dekat dia. Cakap lah, aku tepi je, aku dengar apa cakap. Cakap lah, cakap sambil tu nangis. Kadang aku tak dengar juga apa yang dia cakap tu. Tapi tak apa, let it go. Dah habis cakap lama ke lah Faiz? Lama tak? Cakap habis. Ni aku tanya dia, dah habis ni? Dah habis puan? Dah. So puan macam mana rasa? Saya rasa lega. Saya rasa lega sebab dapat cakap dengan dia. Walaupun di depan tu empty chair, kursi kosong je, orang tu tak ada pun. Ni aku bagilah combo kat dia. Memang dalam kita punya counselling ni, dia akan bagi tugasan dia untuk next sesi tu, dia minta dia buat tugasan. Dan tugasan dia aku selalu buat, which is mentor Fajar lah. Kalau dia ada rasa macam susah nak move on apa semua, okay, apa yang husband puan suka buat? Oh, dia suka berkebun. Okay, cuba puan buat lah. Cuba puan berkebun. Oh lama, saya tak erti sangat. Okay, puan ada tak pasu? Pasu ambil satu pasu kecil. Okay, puan selalu jaga pasu tu je. Buatlah hari-hari. And then next tu tanya, buat tak? Buat macam mana? Oh, seronok Cik Iman, saya boleh buat apa yang dia pernah buat dulu. Macam tu. So aku macam okay, alright. So aku tanya untuk yang last sesi cakap dia macam mana, okay ke? Okay, apa ni Cik Iman, ada tak lagi rasa fikir nak ikut, nak mati? Tak ada Cik Iman, saya tak ada rasa nak ni, saya okay, saya boleh ni. Nah itu daripada sudut profesional kaunselor lah atau kaunseling lah kan, yang buat untuk ni. Jangan pula korang yang sekali korang nak buat juga. Betul, aku nak cakap benda sama. Macam janganlah jadi kau jumpa member kau bawa empty chair main kat dia. Aku just berkongsi pengalaman aku berhadapan dengan tu, dan aku cerita apa ni. Sebab kadang orang tanya, kaunseling ni buat apa, sembang-sembang je? No, kita bukan sembang-sembang. Kita ada teknik kita ada kaedah kita ada inventory kita ada kemahiran kita, banyak. So antaranya tu yang kongsi sedikit apa yang berlaku. So kalau nak rasa macam tu, jumpa kaunselor. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Faktor kehilangan ni adalah bukan faktor yang kecil, faktor yang besar. Bila kehilangan ni bukanlah benda-benda yang mudah untuk kita nak terima dengan macam saja. Kau kena redha, kau kena terima, kau kena kuat. Semudah kalau lah kata perasaan tu semudah seperti kata gitu, tak ada masalah sebenarnya, tapi tidak.
Okay, kepada yang korang yang menonton ni pun saya yakin kita semua ni macam kita semua ni manusia biasa. Kau kaunselor ke tak kaunselor ke, kau mempunyai jati diri yang kuat ke tak kuat ke, kita semua sama. Kadang-kadang kau akan rasa nak jatuh, kau boleh bangun. Kalau kau rasa dah bangun, kau boleh jatuh tiba-tiba. So Ivan, kau sendiri ada bagilah kata-kata akhir. Grief ataupun kesedihan ataupun kehibaan ini adalah satu proses yang normal kepada sesiapa sahaja yang kehilangan orang tersayang. Jangan kita rasa macam kita ni gagal, kita ni teruk. No. Kita semua adalah manusia biasa. Allah bagi kita perasaan pelbagai perasaan, itu adalah fitrah. Jadi bila hadapi ini, bila korang dah tahu pelbagai kata cycle, dan korang lebih memahami diri korang sendiri, which is tak ada masalah. Dan jika benda itu melarat, cuba cari pertolongan profesional. Dan masa sama, jaga diri anda dalam keadaan kita COVID masih lagi kita bertarung, kita masih lagi berperang untuk kita nak melandaikan ataupun memutuskan jangkitan COVID ini. Jaga diri anda, walaupun vaksin dah semakin tinggi dan makin banyak dah, dengan nanti akan ada booster yang dos ketiga tu, tak apalah, kita doa yang terbaik lah untuk rakyat Malaysia, terutamanya untuk kita semua, keluarga kita. Nanti kita boleh dapat kumpul balik, dah boleh lepak dengan kawan. Lepas ni nanti jumpa Faiz, bukan dekat online ni, jumpa depan-depan, boleh sembang lagi. Rasanya lebih 2-3 jam boleh ni nak sembang, bagi panjang kan, macam-macam kan. So kita doakan yang terbaik agar kita semua ini sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Kita doakan siapa yang telah pergi itu ditempatkan di dalam orang beriman. Kita yang masih ada lagi ini, kita doakan yang terbaik untuk diri kita sebelum kita pula yang akan menyusul macam diorang juga. InsyaAllah jaga diri baik semua. Jaga diri ini bukan sahaja jaga kesihatan fizikal saja, tapi jaga mental health anda juga. Kerana kita semua adalah insan-insan yang penting. Everyone matters, semua orang penting. Jadi jaga diri anda, jaga kesihatan fizikal, jaga kesihatan mental anda. InsyaAllah anda yang terbaik. Alright, okay, thank you Man sekali lagi sebab sudi meluangkan masa. Pada yang menonton juga, kami minta maaf dulu daripada bilik kalau ada apa-apa salah silap ke nak waktu kita borak ke ataupun ada rasa tak selesa ke, minta maaf sebab inilah konsep lepak di bilik. Kita lepak secara santai, and janganlah jadi macam kita dah borak pasal grief ni kan. Jadi dia ni borak pasal grief, lepas tu boleh gelak-gelak pula. Tak, sebenarnya kita nak lepak secara santai supaya orang faham dan juga kita dekat. Kita rasa dekat antara kita yang tengah berborak ni dan juga anda yang tengah menonton ni juga. Alright Man, thank you sekali lagi Man. And kalau korang yang lain pun kalau nak lagi Iman muncul, korang boleh je macam komen dekat bawah, ataupun ada apa-apa topik ke nak tanya ke, boleh kita rujuk balik Iman. Dan juga kalau korang nak apa-apa video-video yang best daripada Iman tentang psikologi ataupun counselling ni, korang boleh pergi check out Iman Hafiz punya Instagram. Ejaan dia senang je, IMANHAFEEZ, Iman Hafiz dekat Instagram. Kat TikTok pun ada. Betul tak Man? TikTok tambah 94 ya? 94, tambah 94 kat belakang je. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Setiap hari Khamis kita ada lepak di bilik pukul 11 malam. And jangan lupa untuk follow, subscribe semua social media di bilik. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Kita jumpa lagi di next one. Bye bye. Assalamualaikum.